Protes-protes dan demonstrasi rakyat secara terbuka mencerminkan rakyat sudah bosan dengan ketidakadilan dan penipuan yang berlaku pada hari ini. Rakyat tidak bodoh dan mudah menerima fakta-fakta rekaan yang jelas menyembunyikan perkara yang hak. Tindakan sebilangan ahli politik menyalahgunakan kuasa, memperkudakan jentera kerajaan semata-mata demi memperkukuhkan kedudukan dan memastikan mereka terus berkuasa. Berikut adalah berita terkini mengenai pelucutan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Kenyataan 2 September 1998, seluruh rakyat negara ini dikejutkan dengan berita pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim dari jawatan Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Tindakan Dr. Mahathir memecat Datuk Seri Anwar dibuat atas alasan kononnya beliau mempunyai nilai moral yang sangat buruk kerana terbabit dalam kegiatan salah satu seks. Tuduhan fitnah yang tidak berasas ini adalah sama seperti yang terkandung dalam buku 50 dalil yang disebarkan bagi tujuan mengaibkan Datuk Seri Anwar. Terima kasih. Saya memang menduga akan berlaku kata dua yang diberikan oleh Perdana Menteri semalam kepada saya, sama ada memilih untuk meletakkan jawatan atau dilucutkan atau disingkirkan jawatan. Saya tidak bersedia meletakkan jawatan kerana saya telah maklumkan berulang kali kepada beliau bahawa memang ada pakatan konspirasi politik yang digunakan di peringkat tertinggi untuk menjatuhkan saya, dan tidak ada alasan yang munasabah, tidak ada kesediaan dan keberanian untuk menghadapi proses demokratik dalam pemilihan parti, maka dipilih cara yang paling kotor dan jijik, menggunakan jentera kerajaan dan instrumen kerajaan untuk memfitnah, mengesahkan fitnah, mereka tuduhan, memaksa saksi untuk membuat kenyataan palsu dan kemudian dengan sengaja mengaibkan saya dan keluarga saya. Dr. Mahathir yang memecat Datuk Seri Anwar daripada Kabinet turut menggunakan Majlis Tertinggi UMNO untuk memecat keahlian UMNO Datuk Seri Anwar. Berbeza dengan kes Tan Sri Rahim Tambicik dan beberapa pimpinan UMNO lain yang disuruh berehat sementara, Datuk Seri Anwar dipecat keahliannya meskipun kesalahannya belum terbukti. Tujuannya hanya satu, iaitu tidak memberi peluang kepada Anwar menandinginya secara demokrasi dalam merebut jawatan Presiden UMNO. Dr. Mahathir berbohong, pemecatan Datuk Seri Anwar dipersetujui sebulat suara. Namun hakikatnya, ada di kalangan ahli majlis tertinggi tidak bersetuju Anwar dipecat. Pemuda aku sebagai Perdana Menteri tentu kuasa mutlak untuk melantik satu jawatan dalam kerajaan itu hak mutlak Datuk Seri. Tapi bagi saya jawatan politik atau jawatan parti yang dipilih melalui perlembagaan parti, kita semua perlu menghormati. Jika benar ada pertuduhan pada Datuk Seri Anwar, pemuda minta jangan jadikan majlis tertinggi ini sebagai mahkamah untuk kita menjatuhkan hukuman. Jadi pada saya, pada malam ini kalau kita membuat keputusan menyingkir Datuk Seri Anwar daripada UMNO dan timbalan jawatan timbalan presidennya, saya fikir adalah tidak adil dan tidak adil sekali-kali. Meskipun sudah dipecat, sokongan rakyat tetap tidak berubah. Rakyat tidak mudah terpengaruh dengan fitnah yang disebarkan untuk memburukkan Datuk Seri Anwar. Setiap hari semakin ramai rakyat menziarahi Datuk Seri Anwar menyatakan rasa simpati dan terharu atas pemecatannya.
Setiap hari, ribuan manusia menghadiri majlis ceramah dan perhimpunan yang diadakan. Prinsip perlembagaan dicabuli. Kenapa? Orang pikir dia terlalu banyak kuasa, rakus dan ganas menggunakan kuasa. Saya nak kata, nak tangkap kami lagi ada. Apa salah sangat ditangkap? Tuduhan salah laku seks yang mengaibkan Datuk Seri Anwar sudah tentu dipandang serong dari sudut agama. Namun, fitnah yang tidak berasas ini tidak boleh diterima oleh agama yang mengkehendaki setiap tuduhan dikemukakan saksi yang adil dan boleh dipercayai. Syekh Taha Jabir Al-Wani, seorang ulama terkenal sewaktu berceramah di rumah Datuk Seri Anwar, menyatakan pandangan agama mengenai fitnah yang berlaku ke atas Datuk Seri Anwar. Because the honor and dignity, the main part of your personality, Allah subhanahu wa ta'ala by his sharia, by his law, protected this honor and dignity for the human being and prohibited everything would affect the honor of the people and their dignity. Bring Malaysia as an example. And we say, look. Pandangan yang sama dalam isu fitnah ke atas Datuk Seri Anwar turut dinyatakan oleh tokoh agama terkenal, Profesor Datuk Harundin. There is something. Bila timbul kasus tentang perkara fitnah besar ke atas saudara Anwar ini, dan saya kebetulan bukan sahabat karib bagi maksud selalu berjumpa dengan saudara Anwar. Saya orang jauh, tapi saya seorang Islam. Semua saudara yang Islam dia saudara saya, dan saya mencari jalan nak jumpa dengan dia. Kali terakhir saya jumpa dengan dia sebelum saya bertolak ke Makkah, on the way ke Makkah. Daripada rumah ke Hadabek, masuk dalam kereta, buat pertemuan. Saya boleh bertemu dengan saudara Anwar pada tengah perjalanan nak pergi ke Makkah, sehingga seorang kawan yang dia datang kawan dia jumpa dengan saya, semayang subuh, semayang maghrib dengan dia. Lepas maghrib selesai, dia pegang saya, saya katakan saya nak perhatian dia. Adakah cerita-cerita tentang semua ini fitnahkah ataupun ada kebenaran ini? Saya mendengar sendiri jawapan dia, yang membohong jawapan itu. Kesemua yang berlaku yang sekarang itu konspirasi itu. Pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada Kabinet dan Keahlian UMNO tidak lebih daripada helah musuh politiknya untuk melenyapkan karya politik beliau. Peningkatan yang begitu pantas dalam kepimpinan negara menyebabkan beliau dicemburui sebilangan pihak. Tambahan lagi, keprihatinannya terhadap isu-isu kebajikan rakyat menyebabkan beliau mempunyai pengaruh yang kuat di kalangan rakyat bawahan. Atas keprihatinan dan sifat kepimpinan Datuk Seri Anwar sebagai pemimpin pelajar di Universiti Melaya, beliau membela masyarakat desa yang miskin dalam demonstrasi pelajar di Baling Kedah pada tahun 1974. Dalam usia 24 tahun, kelantangannya membela masyarakat miskin mengheretnya sebagai tahanan ISA selama 2 tahun di kem Kamunting. Beliau seterusnya menjadi Presiden ABIM sebelum menyertai UMNO pada tahun 1982. Walaupun sudah menjawat jawatan nombor 2 tertinggi di dalam kerajaan, prinsip perjuangannya tidak pernah dilupakan. Ketegasannya menentang rasuah menyebabkan sebahagian menteri kabinet dan ahli korporat tidak begitu senang dengan beliau. Kesempatan memangku jawatan Perdana Menteri sewaktu Dr. Mahathir bercuti diisi untuk mengetatkan undang-undang rasuah. Akibatnya,
sebahagian menteri kabinet yang merasa terancam dengan akta baru itu mula resah dan gelisah. Mereka melihat Datuk Seri Anwar semakin menggugat kepentingan politik dan peribadi mereka. Justru, mereka merancang untuk menyahkan Datuk Seri Anwar daripada kedudukan kepimpinan negara seterusnya melenyapkan karya politik beliau. Kawan-kawan dia boleh jadi pembesar, jadi menteri. Sebab apa mereka takut dengan saya? Saya benci dengan penindasan hak rakyat, rampas tanah rakyat, rampas barang rakyat. Ada peluang saham sapu, ada peluang kontrak sapu. 2-3 kerat itu, balik-balik muka itu dia dapat. Sebab itu dia marah saya. Itu sebabnya. Nawai itu saja periuk nasi mereka. Nak ambil sampai banyak mana harta rakyat ini? Kemuncak kepada konspirasi mereka untuk menyingkirkan Datuk Seri Anwar ialah penerbitan buku 50 dalil oleh Khalid Jafri yang disebarkan secara meluas dalam Perhimpunan Agung UMNO 1997. Kandungan buku 50 dalil itu berkisar pada pengakuan fitnah dua insan yang diupah, iaitu Umi Hafildah dan Azizan Abu Bakar. Azizan Abu Bakar adalah bekas pembantu Datin Seri Wan Azizah membuat pengakuan kononnya dilewat Datuk Seri Anwar, manakala Umi Hafildah menuduh kononnya Datuk Seri Anwar mempunyai hubungan sulit dengan kakak ipar. Oleh kerana kandungan buku itu adalah fitnah semata-mata, maka Datuk Seri Anwar mengambil tindakan injunksi menyekat pengedaran buku tersebut. Hakim Mahkamah Tinggi memutuskan buku itu memangnya berniat jahat dan fitnah. Malangnya, pihak yang mendalangi penyebaran buku itu tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, lalu hakim yang membuat keputusan ditukar serta-merta. Di atas nasihat Peguam Negara Tan Sri Mokhtar Abdullah, Datuk Seri Anwar membuat laporan polis berkenaan buku itu. Sudah tentunya penulis upahan seperti Khalid Jafri berani memfitnah Datuk Seri Anwar didalangi oleh orang-orang berpengaruh dalam kerajaan. Apa yang menyedihkan, setelah laporan polis dibuat, siasatan polis bukannya menjurus kepada penulis fitnah tersebut, tetapi seolah-olah cuba memerangkap Datuk Seri Anwar. Tidak lama kemudian, Datuk Nala Karupan rakan sepermainan tenis Datuk Seri Anwar ditangkap. Datuk Nala yang ditahan di bawah akta ISA atas kesalahan menyimpan peluru diugut dengan hukuman mati supaya mengaku melakukan beberapa kesalahan yang mengaitkan Datuk Seri Anwar. Datuk Nala dalam kenyataan akhbar melalui peguamnya Manjit Singh jelas menyatakan bahawa dia diugut dan dipaksa untuk membuat pengakuan yang mengaibkan Datuk Seri Anwar. Hal ini juga dinyatakan peguam Manjit Singh Dillon dalam keterangannya bahawa Datuk Gani Patail cuba memujuknya bagi mendapatkan keterangan palsu berpihak kepada pendakwa raya bagi mengaitkan Anwar dengan kes salah laku seks. Di dalam keterangannya juga, dia menyatakan kekesalannya terhadap jabatan Peguam Negara yang cuba berkomplot mempertaruhkan nyawa Datuk Nala sebagai tukar ganti mensabitkan tuduhan palsu ke atas Datuk Seri Anwar. Tuduhan palsu yang cuba dicipta mengaitkan kononnya Datuk Seri Anwar mempunyai hubungan sulit dengan beberapa wanita.